Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. InsyaAllah malam ini kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang ketiga anjuran surah Al-Husna Taman Selasih menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 78 ya, 78 ya. Ada lagi baki 3 kitab ya, yang disediakan oleh pihak surau. Mungkin ada jemaah yang ingin ambil manfaat supaya yang mewakafkan juga mendapat pahala. Ya, baik. Muka surat 78 kita sampai kepada subtopik jasa para ulama daripada kalangan Al-Asy'ariyah. Ya, kita dah sebut dalam kuliah yang lalu, Al-Asy'ariyah ini merujuk kepada ulama-ulama, orang-orang Islam yang di dalam akidah mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang mana Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berjasa kepada umat Islam bila mana beliau bangkit mempertahankan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman-ancaman ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah di dalam akidah. Walaupun dalam bab yang pertama dahulu kita lihat para ulama membahagikan bid'ah kepada dua secara asas. Bid'ah yang selari dengan syarak dipanggil bid'ah hasanah, dan bid'ah yakni perkara baharu yang bercanggah dengan syarak disebut bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Tetapi di dalam bab akidah tidak ada bid'ah yang hasanah. Kerana apa? Kerana bid'ah berarti satu perkara baharu. Bila bid'ah dalam akidah berarti seseorang itu berakidah lain daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkinlah akidah yang lain daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu perkara yang baik. Paling tidak ia membawa kepada dosa ya. Orang yang berakidah secara bid'ah dia boleh menjadi orang yang fasik ya, berdosa besar, ataupun wal-iyazubillah sebahagian bid'ah dalam akidah boleh membawa kepada kufur ya. Orang itu boleh terkeluar dari Islam. Jadi kena sangat hati-hati. Ketika itu antara ahlul bid'ah yang kuat ya, mempromosikan bid'ah mereka dalam akidah adalah golongan yang dikenali sebagai golongan Mu'tazilah ya. Iaitu diasaskan oleh seorang tokoh Wasil bin Atha ya, yang beliau asalnya mengaji dengan satu orang ulama yang soleh, iaitu Al-Imam Hasanul Basri ya, rahimahullah ta'ala. Tapi beliau meninggalkan guru beliau kerana beliau merasakan tak setuju ya, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala asalnya beliau ada terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah kerana beliau dididik oleh bapa tiri beliau iaitu Al-Jubai, seorang tokoh
ulama Mu'tazilah. Tetapi beliau merasakan ada perkara-perkara yang tak kena dengan akidah Mu'tazilah ini. Lalu selepas berlaku hiwar, tanya jawab antara beliau dan guru beliau, merangkap bapa tiri beliau, akhirnya beliau mengisytiharkan taubat daripada fahaman Mu'tazilah. Dan semenjak daripada itu beliau berjuang, berdebat, berhujah, mematikan bid'ah golongan Mu'tazilah beserta dengan murid-murid beliau. Akhirnya fahaman Mu'tazilah ini boleh kita katakan pupus. Cuma golongan Syiah adopt. Sebab itu boleh kita katakan sekarang ini Syiah dari segi akidahnya adalah Mu'tazilah, dan Mu'tazilah dari segi politiknya adalah Syiah. Dia ada berlaku perkahwinan ideologi dalam kurun keempat Hijrah lebih kurang. Jadi itu pencabar utama kepada Asy'ariyah suatu masa dahulu. Golongan Mu'tazilah, dan alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah, mereka itu dapat dikalahkan walaupun mereka mendapat sokongan politik daripada beberapa orang khalifah pada masa itu. Yang menjadi pencabar kepada Asy'ariyah di zaman kita bukan lagi Mu'tazilah, tetapi golongan Ahlul Bid'ah daripada firqah Khawarij yang dikenali sebagai Wahabi. Tetapi mereka itu mendabik dada bahawa mereka itu adalah Salafi. Ini adalah dakwaan yang palsu. Kalau pengkaji dia namakan pseudo Salafi. Apa makna pseudo? Palsu. Macam kita dengar pseudo science, macam sains tapi sebenarnya palsu. Jadi pseudo Salafi bukan Salafi yang sebenar, kerana makna Salafi adalah pengikut Salaf. Jadi kalau kita kaji pegangan golongan Wahabi, mereka tidak mengikut kepada Salaf. Yang ikut kepada Salaf adalah kalau dalam akidah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau dalam fiqh adalah yang pengikut kepada mazhab yang empat. Kerana semua tokoh-tokoh pengasas ini adalah golongan Salaf. Sementara golongan Wahabi, mereka ini mengikut kepada manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan Salaf. Beliau hidup pada kurun ke-12 Hijriyah, 12 Hijri bersamaan kurun ke-18 Masihi. Confirm bukan Salaf. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini banyak terpengaruh dan sangat mengidolakan seorang tokoh ulama, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Dalam siapa yang ikut dialog di Perlis 25 hari bulan Jun yang lalu, sepertinya ada orang tak faham. Mereka macam terkejut bila saya beritahu bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Jadi ada satu golongan excited. Oh, Ustaz engku dah insaf lah. Lepas dialog dia dah tukar fikiran. Dia pun dah kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Semenjak dulu saya pun kata Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Bukan lepas dialog baru saya kata begitu. Kena faham istilah. Wahabi dia ada ya nisbah di hujung tu. Asalnya Wahhab. B tu tak ada. Yang bunyi B tu sebab ada ya nisbah. Ya nisbah ni dia ada pelbagai fungsi. Mungkin untuk menisbahkan kepada tempat kelahiran, tempat tinggal, pekerjaan, keturunan, ikutan. Jadi Wahabi di situ dia nisbah sebagai ikutan. Berarti orang yang ikut manhaj kepada Wahhab. Sebenarnya bukan. Nama beliau bukan Wahhab, bukan juga Abdul Wahhab. Nama beliau adalah Muhammad. Pengasas ideologi ini adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab, anak kepada Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ayah beliau ulama ahli sunnah wal jamaah, bermazhab Hambali dari segi fiqh beliau. Kenapa tidak dipanggil Muhammadi? Pertama, kerana Muhammad adalah nama Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak nisbahkan kepada nama Muhammad sebagaimana kita sekarang ni mazhab Syafi'i. Padahal nama pengasas mazhab kita juga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lebih-lebih lagi orang Arab, dia biasanya dikenali dengan nama anak dia. Dia ni Abu apa? Abu Hasan kah? Abu Abbas kah? Ya, bapa siapa?
atau boleh dikenali dengan nama bapa, iaitu dia ni anak siapa. Ibn Abbas, Ibn Umar, macam itu ya. Ibn Mas'ud, dikenali dengan nama bapa. Jadi Muhammad ini dikenali dengan nama bapa beliau. Beliau dikenali sebagai Ibn Abdul Wahab. Ya. Kalau dalam bahasa orang Taman Selasih mungkin anak Pak Wahab atau anak Ustaz Wahab. Kerana ayah beliau ulama. Akhirnya pengikut beliau dipanggil Wahabi. Jadi mereka ini satu masa dahulu menggelarkan diri mereka sebagai muwahhidun. Wahada yuwahhidu, berarti orang yang bertauhid. Konotasi daripada mereka menggelarkan diri mereka muwahhidun, orang yang bertauhid, maka selain daripada mereka adalah musyrikun. Walaupun orang Islam, walaupun salat, walaupun puasa, walaupun haji. Sebab itu ketika awal kebangkitan gerakan Wahabi, ribuan umat Islam dibunuh, termasuk orang-orang yang sedang pergi untuk mengerjakan haji. Ketika itu Khilafah Utsmaniyah. Jadi mereka berjaya menawan kota suci Makkah dan Madinah hingga terpaksa Sultan Utsmaniyah menghantar tentera dari Mesir untuk mengambil semula dua tanah suci ini daripada tangan golongan Wahabi. Tetapi selepas itu, selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, British memberi ghanimah kepada orang-orang yang membantu mereka melemahkan kerajaan Utsmaniyah. Jadi memberi semula tanah Hijaz ini kepada keturunan Muhammad bin Saud dan juga keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Saud yang mewarisi politik kuasa kerajaan. Muhammad bin Abdul Wahab, keturunan beliau dikenali sebagai Al-Sheikh. Al itu makna keluarga, Ali Sheikh, makna keluarga Sheikh. Mereka itu mewarisi peranan dalam agama. Jadi kalau bab agama, keturunan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang akan menguasai. Kalau politik dan kerajaan, keturunan Muhammad bin Saud yang menguasai. Itu sejarah. Kemudian mereka memakai nama-nama seperti Ahlul Hadis. Mereka mengaku mereka adalah Ahlul Hadis. Sedangkan dalam sejarah, yang sebenar Ahlul Hadis, pakar ilmu hadis, lebih kurang 90% adalah Asy'ariyah. Sebab itu saya lihat, hati-hati zaman sekarang ini, ada yang dengan tajuk sudah menipu. Dia buat pembentangan polemik akidah antara Ahlul Hadis dan juga Asy'ariyah. Polemik ni kan makna pertikaian. Macam mana boleh berlaku pertikaian antara Ahlul Hadis dengan Asy'ariyah kalau 90% Ahlul Hadis adalah Asy'ariyah? Jadi hati-hati tuan-tuan, kot ada yang minat dengan Wahabi, tolong reconsider balik minat tuan-tuan tu. Kerana ini adalah firqah Khawarij, nanti saya akan sebutkan ya. Sebab saya bawa buku ataupun huraikan kitab Kekeluaran Umat ini kerana Ustaz Mahathir masukkan isu-isu yang sebenarnya kalau tak semua pun hampir semua adalah isu-isu yang dikelirukan oleh golongan Wahabi. Jadi Ustaz Mahathir buat kitab ni supaya isu itu dapat diterangkan semula. Jadi saya tolong baca dengan niat supaya kekeliruan itu dapat dielakkan. Jadi kalau tuan-tuan pula lepas itu jemput Ustaz Wahabi datang ceramah kat sini, lebih kurang macam ya, jemput saya datang tolong sapu-sapu sampah, jemput orang lain tolong buang sampah. Atau engage saya untuk jahit pakaian, lepas dah siap jahit elok, engage orang lain pula untuk koyak-koyakkan baju tu. Ini kerja yang sia-sia. Jadi hati-hati, minat dengan penceramah Wahabi jangan sampai jemput. Sebab tuan-tuan sebagai pertamanya AJK ada tanggungjawab. Kalau orang jadi keliru, jadi sesat dengan penceramah yang dijemput oleh AJK, AJK ada saham atas perkara tersebut. Jadi saya tak mau bermujamalah, bermanis mulut. Ada orang segan-segan nak kata Wahabi itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini memang bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya pernah dimarah di Pulau Pinang. Dan tak pilah. Ya, manusia nak marah. Jangan Allah Ta'ala marah kat kita sudah. Marah kerana apa? Kerana selepas saya ceramah, satu orang jemaah tanya, dia kata, Ustaz, macam mana dengan fahaman Wahabi? Allah, saya kata,
tanya di hujung ceramah. Masa kot ada dalam 5 minit, 10 minit saja nak tutup. Kemudian saya kata tajuk yang tuan tanya ni sebenarnya boleh buat seminar. Nak cerita pasal Wahabi ni panjang, boleh buat half day, one day seminar. Tapi tak apalah, since tuan tanya, saya pun jawab secara ringkas. Saya beritahu bahawa Wahabi adalah golongan Khawarij. Jadi ada satu jemaah orang muda lagi, dia marah, dia kata, "Ustaz tak boleh cakap macam itu." Saya tanya kenapa? Sebab timbalan menteri pada masa itulah, bukan timbalan menteri sekarang, sebut dalam parlimen, kata Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya kata, saya kan ditanya dalam masjid, dan saya bercakap dalam masjid, mesti saya jawab mengikut apa yang ulama' kata. Buat apa saya nak cakap ikut timbalan menteri? Kata, ya, timbalan menteri macam-macam dia boleh kata. Orang politik kan? Kadang-kadang bulan lepas cakap lain, bulan ni cakap lain. Itu orang politik biasa. Tapi ulama' tidak demikian. Ulama' mereka mengkaji, mereka menilai, barulah mereka tu menetapkan sesuatu. Jadi kalau saya jawab, pasti saya ikut ulama', bukan nak ikut ahli politik. Baik, nanti kita akan lihat ya. Saya sediakan slide kerana lebih detail. Kalau dalam buku Ustaz Mahathir ni ringkas sahaja. Ulama' Asy'ariyah, kata Ustaz Mahathir, adalah para pemimpin ulama' yang membawa petunjuk, di mana ilmu mereka memenuhi bahagian timur dan barat dunia dan disepakati oleh manusia, yakni umat Islam, atas keutamaan, keilmuan dan keagamaan mereka. Golongan Asy'ariyah adalah tokoh-tokoh hadis, fiqh, tafsir, tasawuf yang menjadi rujukan para ulama'. Asy'ariyah ni bukan sahaja rujukan masyarakat, ulama' juga merujuk kepada tokoh-tokoh Asy'ariyah. Jadi yang nombor satu tentulah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Daruqutni, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Al-Baihaqi. Ini sudah mula sebut nama-nama ulama' hadis. Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qurtubi, ulama' tafsir, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, rahmatullah alaihim ajma'in. 13 nama saja disebut di sini. Dan yang ke-14, beliau menyebut tokoh zaman kita, iaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani itu daripada Padang, Indonesia. Tapi beliau tinggal dan mengajar di Makkah, yang meninggal dunia pada tahun 1990. Dan ramai lagi, rahmatullah alaihim ajma'in. Baik, jadi oleh kerana Ustaz Mahathir sebutkan ringkas saja, jadi saya ambil manfaat daripada slide yang disediakan ini. Cuba lihat apa yang ditulis oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab beliau Tabi'in Kazibil Muftari fi ma nusiba ilal Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Kata beliau, wa aksarul ulama'i fi jami'il aqtari alaihi wa a'immatul amsari fi sairil a'sari yad'una ilaihi wa muntahiluhu humul ladzina alaihim madarul ahkam wa ilaihim yurja'u fi ma'rifatil halali wal haram wa humul ladzina yuftuna an-nasa fi si'abil masail. Maksud dia, kata Al-Imam Ibn Asakir, kebanyakan majoriti ulama pada setiap tempat berpegang dengan manhaj Asy'ariyah, dan imam-imam pelbagai kota di segenap zaman berdakwah kepada manhaj Asy'ariyah dan berpegang dengan manhaj Asy'ariyah. Dan ulama Asy'ariyah lah yang menjadi tempat perputaran hukum. Makna orang nak faham hukum, rujuk kepada ulama Asy'ariyah yang sekarang disesatkan oleh Wahabi. Ya. Kawan-kawan yang lihat silibus yang diajar di sana, silibus akidah, sebelum mereka terangkan akidah ni bagaimana, ada satu tajuk akhta' aqaidiyah lil Asy'ariyah. Kesalahan akidah golongan Asy'ariyah. Jadi sebab itu kalau nak hantar anak-anak belajar ke universiti-universiti tertentu, kena bentengkan dulu mereka dengan kefahaman. Bimbang nanti mereka terpengaruh dengan silibus yang diajar kepada mereka. Dan kepada ulama Asy'ariyah lah masyarakat merujuk untuk mengenal halal dan haram. Dan ulama Asy'ariyah lah yang memberi fatwa kepada orang ramai pada masalah-masalah yang sukar dan yang sulit. Ulama Asy'ariyah lah yang memberi solusinya.
Baik. Jadi mazhab Asy'ariyah ini diikuti oleh majoriti ulama ahli tafsir, majoriti ulama ahli hadis, majoriti ulama ahli fiqh, majoriti ulama ahli aqidah, majoriti ulama ahli sejarah, bahkan majoriti ulama ahli nahwu juga kebanyakannya adalah Asy'ariyah, majoriti ulama ahli tasawuf, majoriti ulama ahli bahasa, dan majoriti ulama dalam pelbagai bidang. Saya sebut secara laju dan mungkin oleh kerana sesengah nama tu saya pun tak familiar, kalau tersilap sebut minta maaf ya, tapi insya-Allah bidang tu tidak salah. Dalam bidang tafsir dan ulumul Quran, ulama-ulama yang pakar tafsir dan pakar dalam ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran yang Asy'ariyah, antaranya Al-Imamul Qurtubi, Ibnul Arabi, Al-Imamul Razi, Ibn Atiyah, Al-Mahalli, Al-Baydawi, Abu Hayyan, Ibnul Ajazari, Az-Zarkashi, As-Sayuti, Al-Alusi, Az-Zarqani, An-Nasafi, Al-Qasimi, As-Alabi, dan ulama daripada kalangan ahli hadis dan juga ilmu-ilmu hadis ya, yang bermanhaj Asy'ariyah. Sebab itu memang satu bentuk penipuan ya, untuk mengatakan polemik akidah antara Asy'ariyah dan Ahlul Hadis, sedangkan majoriti Ahlul Hadis adalah Asy'ariyah, antaranya Al-Imamul Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Asakir, Al-Khattabi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Al-Qadi Iyad, Ibn Salah, Al-Munziri, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Munir, Ibn Battal, Al-Iraqi dan anak beliau, Ibn Jama'ah, Al-Imamun Nawawi, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Al-Haythami, Al-Mizzi, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, Ibn Al-Zamlakani, Al-Zailai, Al-Badrul Aini, Al-Alai, Ibn Furaq, Ibn Mulaqin, Al-Qari, Al-Baikuni, Al-Laknawi, Al-Zabidi, Al-Sayuti, Ibn Alan, As-Sakhawi, Al-Manawi. Ya, itu setakat yang disenaraikan di sini ya. Itu semua ulama pakar hadis yang Asy'ariyah. Ya. Kemudian yang dalam ilmu fiqh dan usul fiqh, kalau mazhab Hanafi, Az-Zailai, Al-Haskafi. Cuma mazhab Hanafi ramai juga yang ikut Maturidi. Tak ada masalah lah ya. Maturidi dan Asy'ariyah dua-duanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeza hanya pada perkara-perkara cabang ya. Az-Zailai, Al-Haskafi, Al-Mazghanani, Al-Kamal ibn Humam, Ibn Nujaim, Al-Kasani, As-Sakhasi, Al-Khadimi, Abdul Aziz Al-Bukhari, Ibn Abidin, At-Tahawi, Ibn Amir Al-Hajj, Al-Bazdawi. Kalau dalam mazhab Maliki boleh katakan hampir semua ulama Malikiyah adalah Asy'ariyah. Antaranya Al-Imam Ad-Dardi, Al-Baqilani, Ad-Dusuqi, Ibn Rushd, Al-Qarafi, Asy-Syatibi. Imam Syatibi yang orang-orang Wahabi minat untuk merujuk kepada pendirian beliau dalam bab bid'ah, Asy'ariyah dari segi akidah beliau. Jadi agak kontradiktori sebab mereka menganggap golongan Wahabi menganggap Asy'ariyah ni ahlul bid'ah dalam akidah. Dalam akidah kita ni dianggap ahlul bid'ah. Jadi Wahabi ambil kayu ukur bid'ah dari orang yang mereka anggap ahli bid'ah dalam akidah. Itu kan pelik. Tapi oleh kerana nampak CP-CP macam sesuai ya, pendirian Imam Asy-Syatibi dengan pendirian mereka, maka mereka war-warkan ya, pendapat Imam Syatibi dalam bab bid'ah dengan menepikan pendapat sekian ribuan ya, ulama-ulama yang lain. Ibnul Hajib, Al-Adawi, Ibnul Hajj, As-Sanusi, Ibn Alish, Az-Zarruq, Al-Laqani, Az-Zarqani, An-Nafrawi. Kalau dalam mazhab Syafi'i sama juga. Hampir semua ulama mazhab Syafi'i adalah Asy'ariyah ya. Pengasas tidak ya. Pengasas empat-empat mazhab tidak ada yang Asy'ariyah kerana mereka hidup dahulu. Mereka hidup sebelum daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Antara ulama mazhab Syafi'i yang Asy'ariyah, Asy-Syirazi, Al-Asfaraini, Al-Mutawalli, As-Sam'ani, Ibn Salah, Al-Juwaini dan anak beliau Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Isnawi, As-Subki dan anak beliau Al-Baydawi, Al-Imamun Nawawi, Ar-Rafi'i, Ibn Ruf'ah, Al-Azra'i, Asy-Syarbini, Al-Mahalli, Ibn Mulkri, Al-Bujarimi, Al-Hisni, Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imamur Ramli, Imam Al-Attar, Al-Bunani, Ad-Dimyati, Al-Baijuri, Ibn Al-Qasim, Al-Qulubi, Al-Imam Umairah dan lain-lain.
Hambali pecah ya, sebahagian ikut Asy'ariyah, sebahagian terpengaruh dengan musyabbihah, dan sebahagian mengambil manhaj tafwid, iaitu ayat-ayat mutasyabihat mereka tak bincang, mereka serah makna kepada Allah Ta'ala. Yang itu juga masih ahli sunnah wal jamaah. Di kalangan ahli sejarah, Al-Qadi Iyad, Ibn Asakir, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Mahyi At-Tabari, Abu Naim Asbahani, Ibn Hajar Al-Mizzi, bin Khaldun, Al-Tilmisani, As-Safadi, Ibn Khalikan, As-Suhaili, As-Salihi, As-Suyuti, Ibn Al-Athir. Ahli bahasa Arab yang Asy'ariyah, Al-Jirjani, Ibn Al-Ambari, As-Sayuti, Ibn Malik, Ibn Aqil, Ibn Manzur. Ahli bahasa Arab yang Asy'ariyah, Al-Firuz Abadi, Az-Zabidi, Ibn Al-Hajib, Al-Azhari, Abu Hayyan, Al-Jijarani, Al-Hamawi, Ibn Faris, Al-Kafawi, Ibn Ajirum, Al-Hattab, Al-Ahdal, Ibn Al-Asir. Pemimpin-pemimpin politik, raja-raja ataupun khalifah yang Asy'ariyah antaranya semua sultan-sultan Ayyubiyin, semua sultan-sultan dinasti Mamalik. Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, ada sebut dalam hadis Nabi SAW, tak sebut nama lah, tapi Nabi SAW puji yang membuka kota Konstantinopel itu adalah sebaik-baik panglima perang dan sebaik-baik tentera. Mereka adalah Asy'ariyah. Jadi kalau yang menyesatkan Asy'ariyah, menyesatkan golongan yang dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik ketua perang dan sebaik-baik tentera. Dan seluruh sultan-sultan Utsmaniyin, Nuruddin Az-Zinki, Salahuddin Al-Ayyubi, Muzaffar, Sultan Al-Muzaffar, Zahiri Barbas dan lain-lain adalah Asy'ariyah. Jadi golongan yang menyesatkan Asy'ariyah ni sebenarnya mereka menyesatkan majoriti ulama Islam. Dan nak isyak ke? Tiga minit lagi ya? Lepas azan boleh sambung. Sambung sikit Sebab kita baru habis Asy'ariyah. Kita belum tengok lagi macam mana pula dengan golongan Wahabi. Ya. Golongan Wahabi selain daripada mereka pakai title Muwahhidun, Salafi, Ahlul Hadis, mereka juga bersemangat untuk merebut gelaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka kata mereka lah Ahli Sunnah wal Jamaah, sementara Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Ahlul Bid'ah. Ya. Sedangkan penilaian oleh para alim ulama, menurut ulama-ulama mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, sebaliknya termasuk dalam golongan Khawarij. Khawarij ini adalah golongan yang takfiri, golongan yang mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepandangan dengan mereka, awal-awal dahulu yang melawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali dikafirkan, Sayyidina Muawiyah dikafirkan, yang terlibat dalam majlis tahkim dikafirkan. Habis yang Islam mereka saja. Akhirnya mereka hantar assassin untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi. Antara yang mereka berjaya bunuh adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu golongan Khawarij. Jadi ciri-ciri Khawarij itu ada pada golongan Wahabi. Menurut ulama Hanafiyah, antaranya Al-Imam Muhammad Amin yang dikenali sebagai Al-Imam Ibn Abidin, dalam kitab beliau Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, syarah kepada kitab Tanwirul Absar, dengan jelas beliau menyebut matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina, satu perbincangan berkenaan dengan pengikut anak Abdul Wahhab, iaitu Khawarij pada zaman kita, Khawarij moden. Selebihnya nanti insya-Allah saya akan sambung selepas daripada laungan azan, insya-Allah.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung penerangan kita. Memang saya fahamlah kalau ada orang yang sudah minat dengan fahaman Wahabi, mungkin agak berat untuk dia menerima fakta-fakta dan data-data ni. Ada yang masuk kat live ni pun ada yang jenis macam tu ya. Dia datang bukan untuk faham. Bila dia dengar kita terangkan tentang kesesatan Wahabi, dia trigger lah. Dia jadi marah. Mental block. Tapi untuk tuan-tuan yang masih ingin memahami kebenaran, cuba lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, saya terus terjemah ya. Kata Tuan Imam tadi ada masa dalam 10 minit. Maknanya dalam 8.50 kita akan stop insyaAllah. So sempat insyaAllah. Tapi saya tak bacalah yang Arab tu. Saya terus terjemah. Satu perbincangan tentang pengikut-pengikut anak Abdul Wahab, iaitu golongan Khawarij pada zaman kita. Kata pengarang, Khawarij mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kamu tahu bahawa ini bukan syarat untuk dinamakan Khawarij. Sebab ada golongan Wahabi, dia kata kami bukan Khawarij. Sebab Khawarij mengkafirkan sahabat Nabi. Kami tak kafirkan sahabat Nabi, macam mana kami boleh jadi Khawarij? Jadi benda ni dah dijawab lama oleh Imam Ibn Abidin. Kata beliau, mengkafirkan sahabat Nabi bukan syarat jadi Khawarij. Itu hanya menceritakan Khawarij yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khawarij zaman itu dia mengkafirkan sahabat Nabi ya. Baik. Tetapi memadailah seseorang itu dikategorikan sebagai Wahabi bila mana mereka meyakini kafir orang yang mereka melawannya. Sebagaimana yang berlaku di zaman kita pada pengikut-pengikut anak Abdul Wahab yang mereka ini bangkit daripada daerah Najat ya, sekarang dikenali sebagai Riyadh, dan mereka telah menguasai 2 tanah haram. Ini cerita zaman Khilafah Utsmaniyah. Sekarang memang mereka ada kuasa lah di sana, dan mereka ini menyamar sebagai mazhab Hambali. Sebahagian yang menyebarkan fahaman Wahabi di Malaysia mungkin tak mustahil dia menyamar sebagai mazhab Syafi'i. Dia kata dia mazhab Syafi'i yang tulen. Kita ni mazhab Syafi'i yang tiru-tiru je, tak tulen kata dia. Sebab banyak buat bid'ah, banyak buat tahlil arwah dan sebagainya. Akan tetapi mereka berkeyakinan bahawa hanya mereka orang Islam. Dibeza dengan Hambali yang sebenar ya. Hambali sebenar tidak takfiri. Mereka menyangkakan, mereka meyakini bahawa mereka lah orang Islam, dan siapa yang bercanggah dengan mereka maka adalah orang musyrik. Dan dengan itu mereka menghalalkan membunuh ahli sunnah wal jamaah dan membunuh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki misalnya, dalam kitab Hasyiah kepada tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Al-Imam Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, beliau menyebut tentang ayat suci Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, orang yang dihiasi amalan buruk sehingga dilihat amalan buruk dia itu baik. Ramailah ni dalam Facebook ni, dia rasa dia lah pejuang sunnah,
Ya, dialah pejuang tauhid, dia tak perasan bahawa perbuatan itu buruk. Jadi dikatakan bahawa ayat ini turun menceritakan perihal golongan Khawarij. Apa ciri Khawarij? Yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Ada orang keberatan nak menerima bahawa golongan Wahabi ni tak betul sebab dia kata, mana pula Ustaz? Wahabi ni sikit-sikit dia cakap qala Allah, qala Rasul, Quran hadis je. Kesalahan golongan Khawarij bukannya tolak Quran hadis, tetapi tahrif, menyelewengkan tafsiran kepada Quran dan hadis. Jadi Quran hadis dia pegang, tapi dia salah tafsir. Dan dengan salah tafsir itulah mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka. Jadi darah mereka bunuh, harta mereka rampas. Sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang, sama perangai Khawarij, wahum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dan mereka Khawarij ini adalah satu puak di tanah Hijaz yang dipanggil Wahabi. Part tu kalau cetakan baru mereka akan buang. Cetakan yang mereka cetak mereka akan buang sebab ada menyebut dengan jelas tentang nama Wahabi di situ. Itu di sisi ulama Maliki. Di sisi ulama Syafi'iyah dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Radil Bid'in Najdi alladhi adalla bihal awam. Sekarang orang-orang Wahabi yang sering memandang kita ahlul bid'ah, tapi ulama melabelkan pengasas Wahabi sebagai al-bid'i, ya. Ahli bid'ah, iaitu kitab yang bermaksud lampu kepada manusia, pencerahan kepada kegelapan, pada menolak ahli bid'ah dari najat yang menyesatkan ramai masyarakat awam. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikatakan lebih penting daripada semua itu adalah apa yang disebut sendiri oleh Nabi SAW, iaitu An-Najdi, ya, sama sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Tanda-tanda Khawarij itu ada pada beliau. Antaranya mereka itu dari Najat, mereka itu daripada timur, yakni timur Madinah. Kalau nak tahu sekarang, ambil peta, tengok Madinah, straight line ke timur, akan jumpa Riyadh. Ya, Riyadh itu adalah Najat. Dan tanda mereka adalah at-tahliq, iaitu membotakkan kepala. Itu boleh rujuk sendiri dalam kitab susunan mereka. Mereka mengaku tentang isu tahliq ini, membotakkan kepala, sebagaimana misalnya siri Ad-Durar As-Saniyah yang mereka himpunkan tulisan ulama-ulama Wahabi, ada pengakuan di situ. Kemudian mengikut ulama Hambali, yang mana golongan Wahabi mengaku mereka adalah Hambali. Hambali sebenar juga mengkategorikan Wahabi sebagai Khawarij. Misalnya dalam kitab Ar-Risalatul Musammatu bi Rihlatil Hijaziyah wa Riyadil Unsiyah fil Hawadisi wal Masail Ilmiyah, yang disusun oleh Al-Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nabulisi Al-Hambali. Dalam kitab itu beliau menerangkan simahum at-tahliq. Tanda golongan ini adalah membotakkan kepala. Yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsan. Mereka ini suka membunuh atau memerangi orang Islam. Dalam masa yang sama mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala, yakni orang-orang kafir. Ini sebagai kita nak memahami hadis Nabi SAW. Semenjak daripada fahaman Wahabi tersebar di tempat tersebut atau bertapak di situ, pernah tak mereka itu misalnya berperang dengan negara Israel? Cuba tengok sejarah. Ya, kalau Iraq pernah berperang dengan Israel, Syria pernah, Libya pernah, Mesir pernah, ya, Lebanon pernah. Tapi di tempat yang mana fahaman berciri Khawarij ini bertapak, tak pernah. Mereka itu berperang melawan orang kafir. Tapi ada mereka itu memerangi kepada orang-orang Islam, sama ada memerangi dengan kata-kata mereka, memanggil orang Islam lain sebagai musyrikun, orang musyrik, kuburiyun, penyembah kubur, dan paling tidak ahlul bid'ah dan sebagainya, ataupun secara senjata sebagaimana yang kita lihat berlaku kepada negara Yaman sekarang diserang, padahal sesama Islam. Jadi inilah kesimpulan daripada apa yang nak disampaikan oleh Ustaz Mahathir, cuma saya pendetailkan dengan bantuan slide, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar adalah Asy'ariyah Maturidiyah dan yang sefahaman dengan mereka, dan bukannya golongan Wahabi.
Ya, Wahabi yang sekarang ini ingin menyesatkan Asy'ariyah, mereka adalah golongan Khawarij. Jadi saya nasihatkan pihak surau kena hati-hati ya dalam menjemput pengkuliah, kerana once kita jemput pengkuliah yang berfahaman Wahabi, akan jatuh benih-benih Wahabi itu dalam hati sebahagian. Dari situ akan timbul bibit-bibit perpecahan, kerana mereka akan lihat amalan-amalan kita itu sebagai amalan alam bid'ah ataupun nauzubillah syirik. Wallahu alam. Boleh kita tutup ya. Baik, insyaallah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.